Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam kepada Nabi junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, seterusnya sahabat baginda Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan berbanyak-banyak syukur di atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita sehingga hari ini. Nikmat yang terbesar adalah nikmat kehidupan. Kerana nikmat kehidupan ini tidak boleh digantikan dengan nikmat yang lain, kerana hidup hanyalah sekali di dunia dan kita akan dihidupkan kembali apabila diperhitungkan kelak di hadapan Allah. Bermakna hidup dua kali, mati sekali. Bila mana mati sekali, itulah yang menjadi satu persoalan kepada kita, kepada siapa-siapa pun yang hidup. Bagaimanakah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi sebuah kematian? Dan tuan-tuan pun dah tengok beberapa hari lepas ya, bagaimana kejadian ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan ya, kadang-kadang ajal kita tak tentu, bukan daripada kanan, kiri ataupun belakang, tapi daripada atas. Bagaimana sebuah pesawat jatuh terhempas dan mengorbankan sekian orang. Itu saya tak nak komen lah ya, bagaimana keadaannya. Cuma kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa mereka, menempatkan mereka bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Itu takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepada mereka. Dan kita yang masih hidup, sebab tu beberapa hari lepas saya ada bagi tahulah, kongsi dengan rakan-rakan ya. Allah Subhanahu Wa Taala ni maha penyayang tuan-tuan, maha pengasih. Sebab tu manusia ni diberi kepada kita ni tuan-tuan satu perasaan. Pertama, kita ni mudah lupa tuan-tuan. Sebab tu kita kena diperingatkan. Dan disebabkan mudah lupa lah tuan-tuan ya. Contoh macam 2 hari lepas kita mungkin ditazkirahkan ya, berkaitan dengan bab-bab kematian. Kita mungkin sedar, masa tu kita sedar sikit, kita sedih, ataupun kita sendiri mengalami kehilangan orang-orang yang tersayang. Sedih tuan-tuan. Tak ada siapa tak sedih. Nabi SAW pun ketika mana putera baginda yang bernama Ibrahim meninggal dunia ketika mana masih kecil, baginda pun sedih. Jadi sebagai manusia tuan-tuan, kita tidak boleh lari daripada perasaan sedih. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sifat nasia, lupa tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan, apa akan berlaku kepada kita? Sentiasa akan bersedihan. Tetapi apa yang perlu kita buat tuan-tuan, itu kita ambil sebagai satu pengajaran, sebagai satu perkara yang kita belajar dalam kehidupan. Yang pergi akan pergi, dan kita yang akan menyusul perlu mengadakan ataupun melakukan persiapan yang sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jam di tangan saya tuan-tuan ada 8.33, maknanya lebih kurang 4 minit macam itulah untuk masuk isyak. Jadi sedikit mungkin tazkirah ringkas kepada diri saya dan tuan-tuan ya. Bila kena kita tengok kepada keadaan kita hari ini tuan-tuan, dalam satu hadis Tabrani, Nabi SAW sebut antara akhir-akhir zaman tanda-tandanya banyak berlakunya kematian yang mengejut tuan-tuan. Baru-baru ni pun kita dah tengok bagaimana dengan tak semena-menanya satu kawasan di tepi laut, pulau di Hawaii tuan-tuan, Allah takdirkan mereka mengalami satu kebakaran yang agak pelik tuan-tuan. Tapi tak pelik bagi Allah, bila mana Allah kata kun fayakun, maka jadilah. Jadi tuan-tuan, apa yang perlu kita buat hari ni? Jadi saya seru pada diri saya dan tuan-tuan, kita sama-sama muhasabah diri. Yang mana kita ini ada perkara-perkara yang kita belum buat, kita
mulakan daripada hari ini. Kalaupun tak banyak, kita mula sedikit-sedikit. Contohnya macam yang tuan-tuan laksanakan ni, buat bacaan Al-Quran. Walaupun kadang-kadang kita ni bukanlah orang yang membaca Al-Quran setiap hari, tetapi paling kurang pun tuan-tuan, kita dapat mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bila mana kita mendengar ayat-ayat Allah ini menjadi satu hiburan yang baik untuk hati kita. Sebab hati kita ni tuan-tuan, dia perlukan hiburan yang betul, hiburan yang tepat. Manusia hari ini tuan-tuan berkecamuk, fikiran kadang-kadang rusing dan sebagainya dengan masalah-masalah yang berlaku. Jadi disebabkan itu kita tak nak tuan-tuan penghujung kehidupan kita nampak macam tenang, nampak macam bahagia. Sebenarnya kita tidak dibahagiakan oleh diri kita sendiri. Mata, keadaan, rupa kita tuan-tuan boleh menipu tuan-tuan, tetapi hati hanya Allah yang tahu bagaimana kita rasa gundah gulana, resah sebagainya. Jadi apa perlu kita buat tuan-tuan? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam satu ayat Allah sebut apa? Dalam surah At-Tahrim, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, kita ambillah pengajaran, kita ambillah kesempatan apa yang berlaku hari ini di sekeliling kita. Janganlah kita kiralah kisahkan tentang orang lain. Kadang-kadang perkara inilah yang merencatkan perjalanan ibadah kita. Kita asyik fikirkan apa yang orang lain ada, kita tak ada. Apa yang kita tak buat. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang kita tak buat tu sebenarnya kita kena fikirkan. Orang, manusia ni tuan-tuan, bila mana dia banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan, maka orang-orang sebegini tuan-tuan, mereka akan lebih takarub, dekat kepada Allah. Sebab dia tahu dia tak perlu nak memikirkan keadaan orang lain, kerana itu akan membuatkan dia lalai dan leka. Tuan-tuan rahmati Allah, saya kira hampir yang masuk waktu isyak. Jadi kita berhentilah setakat ini saja tuan-tuan. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan yang berada di sini, di mana-mana saja berada, sentiasa sihat dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan 3 surah beserta tazkirah ringkas sebentar tadi. Sedikit ibrah yang kita dapat daripada yang dikongsi. Sebenarnya bukan Allah yang tidak memperhatikan kita, tapi kitalah yang menjauh dari rahmatnya. Sebenarnya Allah selalu ada. Kita yang seringkali tidak ingat padanya. Kita yang banyak mahu menurutkan nafsu dan kurang syukurnya. Jadi solusinya adalah istighfar dan bertaubat. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah, faham atas apa yang telah dikongsikan tadi dan dapat memanfaatkannya dalam kehidupan seharian kita. Semoga kita juga diberi peluang lagi untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz pada masa yang akan datang, insya-Allah. Baiklah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.